Ya. Terima kasih Datuk Yang Bertutur. Saya hendak merujuk kepada bilangan 190000. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada syarikat produksi aparat atas berjaya mereka menembusi senarai 70 filem luar yang akan dicalonkan di Oscar melalui filem Bunuhan. Tetapi apa yang menghairankan kita ialah syarikat tersebut ialah syarikat kecil yang beroperasi dengan kedudukan kewangan yang tidak besar. Banyak syarikat-syarikat produksi filem yang dianggungi saham yang tinggi tidak dapat mencapai ke tahap sedemikian. Saya mendapat tahu bahawa aparat menghadapi kesukaran ketika cuba mendapat bantuan kewangan dalam menerbitkan Bunuhan. Berbagai alasan diberikan oleh institusi kewangan pada ketika itu agar cita-cita pengarah Dimeside tercapai. Akhirnya, mereka membuat keputusan untuk menghasilkan Bunuhan dalam skala yang kecil. Cuba bayangkan sekiranya kecapaian diberikan kepada aparat dari awal lagi. Filem-filem yang disumpat dengan dana berjuta-juta ringgit tidak dapat menjejak ke tahap Bunuhan capai sekarang. Finas pula hanya menumpuhkan filem-filem yang kononnya bersifat nasionalisme tetapi menyuntik semangat perkawanan. Bilakah Finas mampu bersifat terbuka dan menerima karya-karya terbaik bagi menaikkan martabat filem di Malaysia? Tuan Yang Dipertua, saya ingin mendapatkan penjelasan daripada kementerian mengenai panel-panel yang digaji untuk membuat penilaian filem-filem yang mendapat suntikan dana. Bagaimanakah pemilihan panel-panel ini dijalankan? Finas juga banyak menganjurkan peraduan penulisan skrip yang menghabiskan ribuan ringgit sebagai galakan penulis-penulis muda dalam menghasilkan skrip yang baik. Apakah hasilnya melalui skrip tersebut? Adakah Finas akan menghasilkan filem daripada naskah-naskah yang menang itu? Yang dipertua, saya hendak merujuk kepada bilangan 140000 dan 150000. Kita amat berbangga mempunyai sebuah panggung bertaraf antarabangsa. Tetapi, mengapakah teknologi-teknologi yang ada seperti pentas hidrolik tidak diguna sepenuhnya? Adakah kita tidak mempunyai kepakaran dalam menggunakan teknologi tersebut atau teknologi tersebut sudah tidak boleh digunakan lagi? Banyak pementasan-pementasan teater yang dirancangkan di Istana Budaya dibatalkan pementasan mereka. Apakah faktor-faktor terhadap pembantalan tersebut? Mengapakah hanya pementasan-pementasan musikal sahaja diberi kesempatan untuk membuat pementasan di Istana Budaya? Pada 6 hingga 8 Julai dan 13 hingga 14 Julai tahun ini, Rumah Anak Teater mementaskan Teater Beng Hok berdasarkan laporan Suruhanjaya kematian Teo Beng Hok. Sungguh pun ianya diadakan di tempat tertutup dan tidak mengenakan bayaran tiket. Mereka dipaksa pihak polis agar permit dipohon. Mereka akhirnya berjaya juga pentaskan Beng Hok selepas mendapat perhatian ahli politik. Namun, pihak pengurusan KLPAC mengutus surat dengan izin disappointment letter kepada pihak produksi Rumah Anak Teater. Sungguh pun pementasan tersebut mendapat sambutan di luar jangkaan. Saya percaya atas ugutan-ugutan yang diberi oleh pihak berkuasa polis menjadikan KLPAC menghadapi sedikit trauma. Tidakkah pihak kementerian dapat memberikan sedikit kelonggaran agar permit polis dalam pementasan tidak perlu dipohon?
Saya bersyukur di Selangor, pementasan-pementasan teater bebas mengadakan persembahan mereka tanpa gangguan pihak kerajaan tempatan maupun polis. Saya merasa pihak rumah anak teater perlu diberi penghargaan atas sumbangan mereka mementaskan pementasan mereka, sungguh pun tidak diberi peluang seperti Istana Budaya. Mereka juga suka mendapat sokongan dana daripada kementerian hanya kerana mempunyai prinsip mengetengahkan isu-isu sosial semasa. Bukannya diugut kerana mahu kebebasan berekspresi. Satu operasi telah dijalankan oleh pihak DBKL dalam menghalu artis-artis jalanan di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Sebelum ini, mereka menjadi tarikan kepada pelancong-pelancong asing. Artis-artis yang menjadi batu macam statu dengan izin. Bukannya peminta sedekah, mereka mencari rezeki. Artis-artis seperti ini adalah di merata dunia dan menjadi tarikan pelancong. Tetapi di Malaysia mengampak berlain sekali. Saya berpendapat pihak kementerian masih tidak dapat membela nasib-nasib artis jalanan ini, sungguh pun mereka ini membantu dalam industri pelancongan kita. Yang betul, saya ingin memohon daripada pihak kementerian agar mendengar keluhan rakyat dan penduduk Kuala Lumpur agar melihara warisan negara kita, membangunkan bangunan-bangunan lama di Jalan Sultan. Adalah salah satu warisan yang kita ada. Pembangunan pesat yang tidak lestari, tidak membantu dalam pembangunan negara. Inilah salah satunya bangunan yang kita ada, yang lain sudah habis diroboh dek kononnya pembangunan. Cukup, sudahlah. Sedarlah bahawa warisan ini melambangkan identiti kita. Yang betul, akhirnya saya hendak merujuk kepada bilangan 31000. Sudah beberapa tahun kementerian telah memberi penekanan kepada penumbusan jalur lebar di Malaysia. Menurut kementerian, penumbusan jalur lebar telah sangat berjaya. Tetapi penumbusan adalah hanya sebahagian daripada gambaran ini. Isu-isu seperti harga dan kelajuan download adalah amat penting juga. Harga perkhidmatan jalur lebar di Malaysia adalah sangat mahal berbanding dengan negara-negara lain. Menurut Net Index pada 18 hari bulan November 2012, harga jalur lebar lebih GB per second dengan izin di Malaysia berada di kedudukan 59 daripada 64 negara yang disenaraikan, berharga $23.42. Walaupun terhadap pengurangan daripada $28 pada tahun 2011, tetapi kita perlu untuk membandingkan harga dengan negara-negara di rantau kita. Vietnam berada di kedudukan 56, tetapi harga mereka saja $14.81. India menduduki 57, $16.02. Singapura berada di kedudukan 28. Harga jalur lebar mereka adalah $4.42. China berada di kedudukan 24. Harga mereka $3.64. Jiran kita, Thailand, berada di kedudukan 19. Harga mereka $3.36. Lebih daripada 85% lebih rendah berbanding dengan Malaysia. Kos yang terendah di dunia adalah Bulgaria. Harganya hanya $55 sen. Saya juga membuat perbandingan harga pakej jalur lebar Telekom Malaysia dengan jalur lebar China Telecom di Shanghai. Telekom Malaysia menawarkan 2 megapiksel harganya RM130 sebulan atau RM1,560 setahun.
China Telecom package yang sama, mereka harganya tak sampai RM400 satu tahun. Package 4 megabyte per second kita adalah RM149 sebulan atau RM1,680 setahun. Package yang sama di Shanghai adalah tak sampai RM600 setahun. Dan kita punya top of the range adalah 20 megapixel OLED Unify with a download limit of 120 gig. Harga kita adalah satu tahun RM2,988. Di Shanghai, package yang sama tak ada download limit adalah RM1,128. Ujian speed test menunjuk bahawa kelajuan download kita telah meningkat sejak tahun 2010. Pada masa itu, kelajuan download adalah 1.88 megabyte per second. Ranking kita teruk sekali adalah 102 di dunia. Tahun lalu, kita sudah meningkat sedikit. Kita sudah sampai 2.85 megabyte per second dan kedudukan kita sudah naik sampai 93 di dunia. Pada hari 18 hari bulan November 2012, walaupun kelajuan download telah meningkat sehingga 4.41 megabyte per second, tetapi kedudukan kami kekal di tempat 93. Ini adalah kerana negara-negara lain juga telah meningkat kelajuan jalur lebar mereka. Negara-negara seperti Thailand, kelajuan mereka sudah sampai 10.4 megabyte per second. Vietnam 11.79 megabyte per second. Kelajuan di China 8.92 megabyte per second. Dan Singapura, kelajuan mereka sekarang sudah sampai 33.97 megabyte per second. Jalur lebar negara ini semua lebih daripada 100% lebih laju daripada kita. Jiran kita, Thailand, kelajuan download jalur lebar mereka adalah 235% lebih cepat dan harganya 85% lebih murah. Menteri boleh menjelaskan mengapa kita menawarkan kelajuan yang lebih rendah pada harga yang lebih tinggi. Bagaimana pengaturan ini memberi manfaat kepada rakyat dan mengapa perkiraan ini akan menjadi tarikan yang baik untuk pelabur asing dan tempatan untuk memilih Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Juga boleh menteri membuat satu janjian kepada Dewan Yang Mulia ini kadar mengurangkan harga dan peningkatan dalam kelajuan pada tahun 2013. Dan apa kedudukan kita hendak mencapai dari segi kelajuan dan harga broadband berbanding dengan negara-negara yang lain. Yang betul, sekian, terima kasih. Ya, silakan Mak Menteri.